Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita sekali lagi di episod yang kedua segmen ataupun Sang Kenari Podcast, satu platform yang terbaru yang dibawakan oleh KDFC untuk anda para penyokong yang tersayang. Kali ini saya ada tetamu. Kalau dia ni selalu bekerja di belakang tabir lah. Orang takkan kenal no? Saudara Saiful Aziman yang merupakan penerbit sukan. Penerbit sukan di mana tu? Lagi kalau dia nak beritahu, dia beritahu. Kalau dia tak mau beritahu pun cari sendiri. Okey, Saiful Aziman no? Ya, saya. Kita nak sembang dari segi orang kata apa, penjenamaan, komersial. Betul. Dari segi image pasukan, dari sudut pandangan saudara Saiful Aziman sebagai penerbit lah. Jadi untuk tahun 2022 ni, saudara Saiful tengok perkembangan dari sudut penerbit sukan, perkembangan pasukan KDFC sendiri untuk 2022. Okey, kalau kita tengok, kita ambil sikit recap daripada penghujung tahun season 2021. Kalau kita tengok masa tu Kedah berada di kedudukan kedua, naik juara Liga Super. Benda tu sebenarnya dah carry satu image yang cukup kuat bahawa kita next season takkan kita nak jadi pencabar lagi. Kita target kata kali ni kita boleh beat orang kata apa, breaker daripada JDT lah. Kita tak maulah dominasi tu JDT setiap tahun kan. Jadi kita nampak peluang tu ada. Jadi bila kita masuk tahun 2022, kita lihat orang kata KDFC melalui penjenamaan semula, bukan saja dari sudut logo apa semua, dan dari orang kata apa, keseluruhan pasukan tu sendiri. Kita tengok selepas ketiadaan Badrul Bhaktia yang berhijrah dan juga Jai juga berhijrah kan, kita nampak bagaimana berakhirlah satu era di mana era masa tu kita anggap era double treble kan. Jadi bila player legasi ini keluar, kita nampak akan ada satu titik perubahan yang baru kan. Dengan masuknya player yang baru yang datang semua, jadi kita nampak mungkin kita akan ada satu DNA yang barulah oleh coach masa tu, coach Syaril kan. Namun bagaimanapun bila kita tengok satu perubahan, kita faham bahawa apabila player-player baru ni masuk, dia nak set balik DNA tu mungkin ambil masa. Kita faham semua tu lah. Dari segi sudut image penjenamaan, kita tahu jenama KDFC ni sebenarnya dah megah. Walaupun dia bertukar nama kejap jadi KFA, kemudian KD atas faktor penswastaan. Tapi bagaimanapun bila kita bertukar kepada faktor penswastaan, kita nampak benda tu sebenarnya kita nak lebih ke arah komersial kan benda tu. Dan kita nampak usaha yang dilakukan oleh KDFC ke arah penswastaan tu nampak lebih dinamik dan juga tersusun sikit dengan dari segi merchandise-nya apa semua, dan nampak dah ke arah penswastaan tu seperti mana yang sepatutnya kita buat. Kalau kita tengok dari segi La Liga, kita tengok dari aspek EPL macam mana dia orang nak komersialkan benda-benda tu. Merchandising penting, membership juga penting. Macam kita ada juga sekarang ni tengah buat kan untuk season pass. Benda tu sebenarnya membantu untuk menjana income pada pasukan. Walau bagaimanapun, walaupun benda tu menjana income pada pasukan, apa sekali titik tolaknya adalah bermula juga kepada prestasi pasukan itu sendiri. Kalau saya boleh kongsikan sedikit info-info yang menarik dari sudut penyiaran. Saya sebagai tadi dia tanya kan pasal saya dari mana. Saya dulu saya dalam unit sukan ATM lah. Jadi kalau kata cerita belakang tabir ni, orang kata orang duk tanya saya, malam ni live mana? Live Kedah kot no. Nampak bila orang kata macam tu, orang nampak kata itu pasti perlawanan yang best. Orang dah agak dah akan satu perlawanan yang cukup menarik untuk disaksikan. Namun selepas tu, apabila kita dah beralih ke era digital, di mana platform live ni kita dah boleh tonton semua match dalam YouTube kan. Jadi dia punya perbezaannya tu lain sikit. Tapi walau bagaimanapun, orang tetap masih menantikan ada live kat TV. Ada libatkan Kedah dah. Sebab apa? Kita kena faham, macam contoh kita rakyat-rakyat di Kedah ni, bukan semua ada akses internet lagi. Betul. Jadi orang masih mengharapkan di TV. Jadi kok mana pun, kalau dulu, kalau kita cerita zaman-zaman semi pro dulu awal-awal 90-an kan,
kita nampak macam mana, dulu kita nak duduk rasa lah, orang kata time tu Selangor tengah kuat pun semua asyik-asyik live Selangor je, asyik-asyik live Selangor. Kedah bila nak tunjuk kan, kenapa Kedah kita fikir semua tu adalah disebabkan prestasi pasukan pada ketika itu. Namun selepas era double treble dan kita juga berjaya di bawah era Tan Cheng Ho, kita nampak di NAA tu bagus dan orang masih teruja melihat kata Kedah ni main tiki taka ni bagus apa semua. Jadi secara tak langsung kita sebagai media pun kita nak make sure bahawa siaran itu mendapat rating yang tinggi. So apabila perlawanan tu menarik untuk disaksikan dan rating akan naik. Dan bila rating naik akan ada lah penaja-penaja yang untuk nak taja kita punya siaran live ke apa semua kan. Jadi benda tu berkait rapat dengan prestasi pasukan. Okey, Saudara Saiful lah. Ya. Kalau kita tengok di tahun 2022 ni, pasukan KDFC ni sedikit orang kata menurun. Ya. Jadi untuk orang kata penyokong-penyokong dan juga penonton-penonton di TV ni, bila dah KDFC ni dah menurun sikit, adakah permintaan masih lagi nakkan macam untuk tahun depan, masih lagi akah KDFC ni menjadi keutamaan di media-media ataupun dah orang kata permintaan tu dah menurun sikit? Okey, kalau kita tengoklah dari segi rating kita ada masa macam rating masa siaran apa semua kan. Okey, kalau tengok awal-awal season tu memang nampak peningkatan ketara sebab orang nampak rebranding. Okey, apabila Badrul Baktiar apa semua dah tak ada, pemain-pemain muda ni yang step up, ubi-ubi kita dah step up. Okey, kita nak tengok macam mana di NAA Kedah, adakah kita ni masih lagi challenger ataupun kita dah boleh break dominasi JDT tu. So kita nampak bila 2-3 match yang terawal Kedah masih mencarikan tak, rating tu masih okey. Tapi selepas tu bila dah terumbang ambis sikit, adalah masalah-masalah yang timbul dari segi kemelusutan prestasi setengah player dan sebagainya. Jadi rating tu agak nampak menurun sikit. Sebab apa kita tengok kali ni kita nak tengok JDT lah dah beralih dah. Orang seolah-olah macam JDT tu adalah satu faktor utama kemeriahan Liga Malaysia disebabkan JDT. Okey, selain pada rating TV, kita kena tengok kehadiran penonton di stadium. Kadang-kadang bila kita tengok kemeriahan dalam stadium tu, bila kita tengok di kaca TV, dia nampak suasana tu happening. Kalau saya masih ingat lagi masa zaman Marlon apa semua kan, setiap game memang full house. Bila full house kita tengoklah kaca TV tu, bila komentator tu mencakap kan, nampak aura dalam stadium tu sampai ke penonton di rumah tu. Jadi benda tu sebenarnya memainkan peranan juga. Okey, untuk saya pun tak apa nak faham lah yang orang kata untuk lesen TV yang daripada FAM tu kan. Untuk dia ada pembahagian dia macam mana tu kalau tak silap saya lah, selalunya kalau kita tengok compare dengan EPL pun, dia setiap tahun dia ada pembahagian dah. Perlawanan-perlawanan mana lesen-lesen TV mana yang akan ambil untuk hak penyiaran tu. Disebabkan di Malaysia ni pada ketika ini yang dapat hak penyiaran tu adalah media prima, Astro tak dapat masa tu kan. Jadi perlawanan-perlawanan yang selektif saja yang akan dipilih. Tapi yang selebihnya Unify TV mendapatkan hak sepenuhnya. Jadi mana-mana perlawanan yang berlangsung tu tetap akan disiarkan di platform Unify TV ataupun di YouTube. Itu satu kelebihan yang baru. Kita pun masihlah proses pendigitalan kan, era baru kan. Jadi setiap orang boleh menonton ikut pasukan kegemaran dia lah. Kalau kita kongsikan sikit di platform YouTube pun, setiap perlawanan yang melibatkan pasukan Kedah KDAFC pun masih dapat rating tinggi. Kita tengok berapa ratus viewer kat situ kan. Tapi biasalah kalau bila macam tengok awal-awal game nampak sedap, Kedah dah skor sebiji, naik lagi kan, viewer naik share. Tengok di akhir perlawanan terciduk pula, kena 2-1 ke apa, orang dah turun dah apa semua. So rating dia tak menentu kadang-kadang tu kan. Tapi benda tu kalau kata dari segi hak penyiaran, insyaAllah kalau kata tahun depan ni, kalau diberi peluang, RTN diberi peluang untuk mendapatkan hak siaran, kita akan pilih perlawanan-perlawanan yang terbaik lah untuk disajikan pada penonton. Sebab kita pun di RTM kita dah ada channel khas ni untuk saluran sukan, yang mana diibaratkan macam Astro Arena. Jadi kita nak lebih mendekatkan dengan masyarakat dan sukan, especially orang-orang Kedah lah. Kalau dulu orang kata susah nak tengok bola, RTM dah tak ada siaran asyik Astro kan. Orang Kedah pula tak mungkin tak semua ada Astro contoh kan. Jadi orang masih mengharap kalau dapat ni siaran ni kat RTM ni, nanti insyaAllah kita akan siarkan perlawanan-perlawanan yang terbaik lah.
Okey, adakah imej sesuatu pasukan penting untuk media lah? Adakah peranan media tu penting untuk menaikkan imej sesuatu pasukan? Ya. Okey, kalau kita tengok balik keadaan semasa situasi dengan adanya media sosial dan apa semua, sebenarnya benda tu adalah satu fasa baru di mana kita kena berubah. Macam contoh kalau kata KDAFC ada tim media dia sendiri mengupdatekan pasukan, apa latest info-info terkini pasal pasukan. Benda tu sebenarnya membantu create hype untuk komersialkan pasukan KDAFC itu sendiri. Kalau dulu kita harap sumber-sumber daripada surat khabar apa semua kan, sampai orang dah sanggup gunting akhbar tu kita lekat-lekatkan buat macam kenangan kan. Tapi sekarang sumber-sumber media ni dah kita boleh dapat digital lah. Jadi sebenarnya nilai komersial tu boleh dinaikkan lagi sebab dengan adanya info-info yang pelbagai, bukan kata setakat aksi di dalam padang, aksi di luar padang pun kita boleh ketengahkan. Dan saya berharap sangat andai kata berpeluang satu hari nanti KDAFC boleh menunjukkan KDAFC TV macam MUTV, LFC TV. Sebenarnya tu sebenarnya menaikkan rating untuk komersialkan pasukan dan juga boleh meningkatkan pendapatan sebenarnya. Kalau ikutkan, kalau kata masuk dari YouTube, of course kita akan menjana pendapatan dari YouTube sebenarnya. Ataupun kalau boleh kita masukkan saluran-saluran Android box ataupun kita buat aplikasi kat handphone kan, mobile phone, KDAFC TV sebagai contoh. Jadi benda tu sebenarnya menjana income untuk pasukan juga sebenarnya. Jadi untuk tahun 2023 ni macam saya post sendiri untuk saluran RTM ni, adakah akan orang kata apa lebih dia punya apa broadcast tu daripada sebelum, daripada tahun 2022. Ya. Okey. Ini hanya jangkaan saya kan, tapi bukan saya buat keputusan. InsyaAllah lah kalau saya jadi buah besar, boleh saya bagi banyak sikit slot untuk KDAFC kan. Okey, tapi jangkaan saya lah sebab kita nampak usaha yang telah dibuat oleh KDAFC untuk kita reset balik tim ni. Kita pun dengar uwa-uwa kata Nafuzi yang akan take over apa semua, dan ada player-player baru yang akan sampai, mungkin ada juga player-player yang nak return balik kan untuk kembali ke tim KDAFC ni. Jadi benda tu boleh jadi create hype, satu profile yang baru kepada kau nak tengok apakah Kedah punya branding ni boleh diteruskan dengan DNA baru oleh coach yang baru, ataupun sebenarnya kita nak sambung balik legasi yang mana kita dah tinggal itu, yang kita dah secara tak langsung telah dirosakkan, tapi kita nak bangunkan balik dengan penjenamaan semula yang baru kan. Jadi benda tu saya nampak untuk 2023 ni ramai yang menantilah. Apa adakah Kedah ni mampu lagi ataupun masih relevan untuk bersaing dengan JDT sebagai permulaan. Tapi walau bagaimanapun dari sudut perspektif saya sebagai seorang fan, penyokong, kita kena faham bahawa apabila kita dah buat reset tim baru, salin habis semua, so benda tu akan take time. Okay? Memang tidak dinafikan kita dah hargakan kejayaan dah lama kan, nakkan satu piala ke at least kan. Kalau boleh, memang kalau dari segi KPI yang realistik kita boleh setkan macam tu. Tapi kita harap penyokong-penyokong di luar sana faham bahawa benda ni adalah proses. Kita tengok trust the process. Saya bagi contoh simple ya, macam Arsenal. Kita tengok Arsenal tahun ni macam mana kan. Nampak dia punya performance dia, kalau ikutkan season lepas pun tak ni sangat, tapi dia masih kekalkan player-player yang sama dan masih kekalkan player-player muda dengan coach muda Mikel Arteta bagi contoh kan. Jadi kita nampak hasil tu dah sekarang kan. So, saya harap KDAFC pun melalui proses yang sama. Dan insyaAllah kalau kata kita dah capai, orang kata dah tuai hasil dia, bagi banyak lagi sumber-sumber income yang kita boleh dapat kan. Kalau kita boleh tarik lagi penaja-penaja kan, yang mana yang berminat, ataupun kita nak komersialkan lebih arah ke luar negara kan. Benda tu sebenarnya membantu untuk meningkatkan credibility itu pasukan yang terbaik di Malaysia. Okey. Kalau kita tengok fan Kedah ni memang fanatik. Betul. Mereka apa-apa pun nak tahu first player mana yang mereka nak tahu mula-mula mereka akan cari mana platform yang mereka boleh tahu sumber-sumber yang mereka boleh tahu awal. Jadi salah satu yang KDAFC bawa ni, iaitu podcast ni, mungkin adalah salah satu platform yang mereka akan cari untuk tahu untuk tahu perkembangan terkini KDAFC. Jadi secara personal, Saiful, apa pendapat Saiful lah tentang podcast yang dibawakan oleh KDAFC ni? Okey,
Kalau untuk podcast ni, dia adalah satu langkah yang baru, okey. Dan kita pun kena beralih arah ke arah digital. Dan semua ni, podcast ni dah satu benda yang baru, bukan kata baru, dah trending dah pun sekarang. Dan apabila kita buat wujudkan podcast ni di bahagian bidang sukan, kita sembang-sembang sukan. Even kalau boleh next time, kalau kita boleh buat analisis perlawanan ke apa cara podcast, benda tu sebenarnya menarik perhatian. Penyokong pun kita boleh dapat bersama dengan tim-tim untuk menyuarakan pandangan mereka apa semua kan. Jadi podcast ni adalah satu platform yang bagus. Jadi saya harap KDFC akan teruskan, dan kalau boleh menambahkan baik lagi, mungkin ada buat bagai segmen ke, ataupun ke depan boleh buat TV show sendiri, silakan. Saya sanggup membantu dari segi konsep apa semua untuk kita sama-sama meningkatkan martabat pasukan KDFC ni sendiri. Jadi soalan yang terakhir, Ya. harapan untuk KDFC khasnya dan juga untuk semua pasukan-pasukan di Liga Malaysia ni mengenai dengan broadcasting ni. Ya. Adakah dah di tahun 2023 ni, adakah akan menjadi satu kewajipan kepada setiap tim, ataupun masih lagi orang ataupun di peringkat nak ke tak mau ke macam tu. Ya, faham. Okey. Kalau kita tengok konteks, apabila kita dah dikatakan penswastaan penuh, penswastaan penuh ni bukan setakat dari segi pengurusan kelab, dia juga bergantung daripada aspek penjanaan income kelab itu sendiri, sebab dia kena stand alone. Dia tak boleh dapat dana-dana lagi dari sumber bantuan kerajaan sepenuhnya lagi dah. Jadi secara tak langsung, apabila kita ada platform media macam ni, dia sebenarnya membantu untuk kita menaikkan peranan kelab tu sendiri ke depan. Sebab dari segi aspek broadcasting pun kita tengok UK dah lama start benda ni. MUTV berapa lama dah tapak kan. LSC TV pun sama. Jadi sebenarnya benda tu, kalau kita membangunkan konten tu secara bersama di luar kotak, dia bukan setakat menjana income untuk pasukan Kedah, pasukan negeri tu sendiri. Okey, saya bagi contoh. Kalau kata lepas ni, kalau kata kita dapat player ni, okey, key player ni kata, okey, contoh satu episod sehari bersama kata Badrul Bakhtiar sebagai contoh. Okey, why not kita gunakan konten ni sebagai duta produk, okey, untuk meromokkan lokasi yang menarik di Kedah. Nampak sangat rindu dekat Badrul Bakhtiar. Weh, rindu memang rindu. Memang rindu. Itulah. Tapi itulah, kita kena ada ikon sebenarnya. Itu yang kita tak ada tahun lepas. Walaupun kita masih ada lagi Syazwan Zainal apa semua. Tapi sayangnya benda tu dari segi general Padang tak nampak. Ikon dalam tim tu tak nampak. Jadi kita masih ada perasaan rindu kat Badrul Bakhtiar tu sebenarnya. Sebab tu saya terpaksa petik kan, harap dia balik kan. So jadi macam saya cakap tadi, benda tu boleh dia menjana income, bukan kata untuk pasukan, dan juga untuk kemajuan negeri Kedah itu sendiri. Jadi sepatutnya setiap negeri kalau boleh, kalau dia ada bajet yang lebih, dia boleh buat semua konten macam tu. Kita boleh full swasta, ikut apa yang macam La Liga buat, apa yang EPL dah buat. Kita dah boleh ke arah tu. Cuma nak dan tak nak saja. Okey. Okey. Menyokong. Nak tak mau. Okey, kalau nak, boleh ikuti podcast Sang Kenari daripada KDFC lagi selepas ini. Dan terima kasih diucapkan kepada Saiful Aziman atas perkongsian yang diberikan kepada kita semua. Jumpa lagi di episod yang akan datang. Bye-bye.